Okey, insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, insya-Allah pada hari ini kita masuk siri yang ke-15. Okey, siri yang ke-15 ni Abdullah Arslan ada. Akan memudahkan untuk nak menulislah. Moga terus istiqamah insya-Allah. Okey, siri ke-15 ni berkenaan dengan seruan yang disambut oleh orang-orang yang ikhlas yang fikrahnya suci. So kita akan tengok ada 6 orang daripada bumi Yasrib ni masuk Islam. Pada masa yang sama kita akan cerita juga tentang Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni sebenarnya tajuk yang mungkin kita akan cerita, dia bukanlah topik yang besar, tapi dia perlukan jalan cerita Isra' Mi'raj ni supaya dia membantu siri yang ke-16 nanti. So kita akan tengok perkaitan kenapa Isra' dan Mi'raj ini diceritakan di dalam kitab sirah. Baik, insya-Allah kita pergi kepada 6 orang dulu. Seruan yang akhirnya disambut sebenarnya oleh orang-orang yang ikhlas dan fikrahnya suci. Okey. Siapakah 6 orang ini? Kita telah ceritakan pada siri yang ke-14 sebelum ni, ada orang daripada orang luar daripada Mekah, iaitu daripada Madinah, daripada Yaman. Mereka ni datang untuk nak menunaikan haji. So bila mana untuk nak menunaikan haji ni, Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Ali yang disebut di dalam buku Rahiqul Makhtum. Nak ceritanya Rasulullah SAW membawa tim-tim kaedah sulbah dia, QS dia ni untuk nak sama-sama tajmid, sama-sama DF, sama-sama buat dakwah. So nak tahu kaedah sulbah tu apa, tanyalah murabi sebab kita berada dalam grup ta'lim ikhwah ni, saya rasa tak pelik lah dengan term-term tarbawi ataupun term-term sedikit haroki kan. Kita akan tengok sebenarnya ada beza tak antara usaha dengan doa. Adakah doa itu termasuk dalam usaha? Jawapan dia, doa adalah doa, usaha adalah usaha. Misalnya kita nak berdoa pada Allah, ya Allah bantulah orang Palestin. Caranya macam mana? Dia bukan dengan doa je, dia kena ada usaha. Contoh sedekah, contoh dengan membina usrah, membawa usrah, bina di Malaysia yang akan satu masa nanti akan sampai di sana. So nak ceritanya, Rasulullah SAW menunjuk kepada kita cara berubahnya Mekah, cara Islam diterima. Boleh je nak doa depan Kaabah selamanya kan? Sebab doa mustajab depan Kaabah. Kawasan memang tempat yang halal. Tapi nak ceritanya Rasulullah SAW pergi sendiri bersama dengan Abu Bakar dengan Ali, pergi ke kemah-kemah. Antaranya kemah Sahlan dengan Syaiban bin Sa'labah. Mereka ni dengar tapi tangguh untuk nak terima dulu. Kemudian Rasulullah teruskan perjalanan sampailah ke Aqabah di Mina. Ada orang sedang borak-borak. Jadi Rasulullah tengok siapa orang ni yang sedang borak-borak ni. Pukul berapa tajmid ni? Ketika mana orang-orang Quraisy dah tidur. Boleh bayang tak? Mereka ni berjaga siang dan malam, risau Rasulullah dengan para sahabat dah buat dakwah. Jadi diorang assume tengah malam ni biarkanlah, Rasulullah takkanlah buat dakwah malam-malam, diorang tidur. Tengah malam tu lah baru Rasulullah SAW buat dakwah. So nak ceritanya dakwah ni ada tak waktu siang saja, ada tak waktu malam saja? Maka kita ambillah konsep daripada surah Nuh. Laila wan nahar. Bagaimana Nabi Nuh AS dia buat dakwah siang dan malam. Maka Rasulullah tunjuk. Rasulullah buat juga di malam hari. Dan kita ceritakanlah apa yang berlaku. Ada yang peristiwa ketika ini adalah orang-orang ketika berada di dalam kemah ni, 6 orang ni, mereka ni saling berborak dan ada antara mereka pernah kata macam ni. Aku pernah mendengar orang-orang Yahudi ni cerita kepada aku akan ada seorang Nabi ni muncul akhir zaman ni. Bila dia dibangkitkan nanti, orang-orang Yahudi ni akan bersama-sama jadi ketenteraan ataupun jadi pengikut Rasulullah. Tapi Yahudi lepas tu disambung. Dia kata apa? Kemudian kami akan hancurkan seperti kaum Ad dengan Iram. Maknanya dia akan bunuh rasul-rasul ni. Bunuh rasul-rasul. Jadi ketika diorang borak ni, maka Rasulullah SAW pun datang bertanya, siapa kamu? Man antum? Maka jawab mereka, kami adalah orang Khazraj.
Okay, tengok jawapan Rasulullah. Bila Rasulullah tanya dan mereka jawab Khazraj, Rasulullah sambung dengan jawapan yang macam mana? Boleh tak, kata Rasulullah, jadi kamu ni adalah sekutu Yahudi lah. Jadi mereka pun jawab ya. Macam mana Rasulullah ada knowledge ni ataupun latar belakang orang yang di hadapan dia? Nak ceritanya dalam dakwah kita kena tahu background mad'u kita. Maka mereka pun jawab ya dengan terujanya. Maka Rasulullah kata macam ni, boleh tak bagi aku masa sedikit? Bila dah kena turning point dia kan, maka dia akan bagilah peluang untuk Rasulullah masa. Misalnya lah, kita ni dah tahun akhir. Kemudian ada orang tanya, kamu belajar? Belajar tahun akhir. Oh, tahun akhir. Selepas ni nak sambung kerja lah kan? Tahu tak kat mana tempat kerja yang bagus? Nak lah. Tapi sebelum tu, dah tahun akhir tu, tanyalah murabi ada apa. Tapi nak ceritanya, bila Rasulullah SAW tahu dia punya turning point dia, maka mereka pun bagilah Rasulullah SAW duduk. Jadi bila Rasulullah SAW duduk, jadi mereka pun mendengar apa yang Rasulullah kata. Jadi Rasulullah pun sambung. Rasulullah cerita tentang hakikat Islam dan seruannya kepada Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Bila Rasulullah habis membaca ayat-ayat Al-Quran, seruan Rasulullah ni, apa yang berlaku adalah ketika itu ada yang mereka yang bersuara. Tahu tak? Demi Allah, inilah Nabi yang diceritakan orang Yahudi tu. Ayuh, jangan biarkan mereka mendahului kamu. Maka mereka pun terus memeluk Islam. Sebab diorang risau kalau Yahudi masuk dan Yahudi tahu dulu ini adalah Rasulnya, mereka yang akan rugi. Sebab mereka ini, sekali ingat orang-orang Khazraj. Khazraj ni adalah geng Yahudi. Diorang risau bila Yahudi tahu, Yahudi tinggalkan diorang akan bergaduh dengan Aus. Tetapi, kalau tengok dalam buku Rahiqul Maktum disebut apa? Sebenarnya walaupun dia ni, siapa dia ni? 6 orang ni adalah orang Khazraj yang ada hubungan dengan Yahudi. Yang Yahudi ni kuat boleh bantu diorang kat Madinah. Diorang sebenarnya tak nak berlaku sengketa sesama Aus. Manusiawi. Diorang tak nak ada masalah dengan saudara sebenarnya. Mereka ni orang-orang yang baik. Sebab tu Ana sebut tadi, di sinilah sebenarnya poin kepada mereka ni ikhlas sebenarnya. Cuma diorang tak tahu cara. Dan Rasul dalam Rahiqul Maktum disebut mereka ni adalah pemuda yang matang. Maksudnya mereka ni bukan calang-calang lah. Orang-orang yang bijak boleh berfikir. Sebab itu dalam dakwah kita kena cari orang yang macam ni. Orang yang memang cerdas, orang muda, yang optimis, yang tidak diganggu dengan fikrah apa-apa lagi. Yang bila masukkan unsur-unsur Islam, maka mereka ni akan terbuka dengan sendirinya. Okey, sekarang kita tengok. Siapakah 6 orang ini? 6 orang ini dicatatkan oleh semua kitab sirah. Sama ada Ibn Hisham, Rahiqul Maktum, daripada fiqh sirah. Tiada khilaf, iaitu As'ad bin Zurarah. Ini yang kita cerita ni. As'ad bin Zurarah ni siapa? Mereka inilah orang yang awal-awal bersama dengan Mus'ab bin Umair yang berdakwah di Madinah. So nak cerita ni, mereka ni adalah kaedah sulbah. Mereka ni adalah tulang belakang kepada dakwah di Madinah. Mereka ni memang orang yang ikhlas, yang bantu habis-habisan. As'ad bin Zurarah daripada Banu Najjar. Kedua adalah Auf bin Al-Harith, juga daripada Najjar. Kemudian Rafi' bin Malik, dia daripada Banu Zuraik. Kemudian Qatbah bin Amir daripada Banu Salamah. Kemudian Aqabah bin Amir daripada Bani Hiram Ka'ab. Kemudian Jabir bin Abdillah daripada Bani Abid bin Ghanam. Jadi sebenarnya kita ada 5 daripada kabilah ni yang sebenarnya bila balik dalam buku Rahiqul Maktum sebelum masuk kepada subtopik Isra' dan Mi'raj, 5 orang ini telah ketuk setiap rumah. Bila Mus'ab datang, dia bersama-sama ketuk sehinggalah tiada seorang pun keluarga yang tidak menerima mesej Islam. Sebab itu bila kita tahu ada kekuatan yang orang Johor, orang Negeri, orang Kelantan, orang Min Sabah, mereka ni bila balik mereka akan buat kerja di tempat masing-masing dengan lebih mudah sebab diorang tahu lenggok, bahasa, bangsa dia, latar belakang, dan dia akan buat sampailah mesejnya. Jadi itulah peristiwa 6 orang yang ikhlas
dan mereka ni pemuda yang fikrahnya suci, yang menerima Islam dengan seadanya, dengan mudah. Terus ketika itu. Tetapi Rasulullah buka dulu dengan cocok. Kamu ni daripada mana? Oh, Yahudi. Khazraj yang ada hubungan dengan Yahudi kan? So nak ceritanya, sama juga dalam dakwah. Kita kena ada juga trigger sebelum memulakan dan mengambil peluang yang ada. Seperti mana peluang yang sekarang ini, kita dah nak masuk Ramadan, ada kemasukan intake nanti, PKP semakin panjang, jadi bagaimana dakwah kita? So kita kena ambil peluang yang ada di hadapan segala maya, internet yang ada. So insya-Allah kita akan masuk kepada part berikutnya, iaitu Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni ana minta izin untuk akan bawa penceritaan dia mungkinlah sedikit panjang. Iaitu memang akan buka kitab dia lah. Sebab dia berbeza sikit. Dia kalau poin-poin ni takut tak sampai. Kita akan tengok ada benda yang point, ada benda ibrah yang boleh kita ambil. Isra' dan Mi'raj ni ada pandangan yang banyak lah kata bila ada. Dalam buku Rahikul Maktum dia kata ada 6. Ada 6 pandangan. Jadi kita ambil lah pandangan yang mana yang lebih tepat. Kita ada riwayat daripada At-Tabari, Imam Nawawi, Mansur Furi, daripada pendapat yang keempat, kelima, keenam tidak disebutkan siapakah perawinya. Tetapi empat, kelima dan keenam ini kalau kata Ibn Al-Qayyim, dia kata lebih dekat. Sebab apa? Sebab pendapat ini walaupun tak tahu sumber daripada siapa, tetapi memang peristiwanya kita boleh ambil dalil yang lebih dekat, iaitu bukalah surah Al-Isra' yang menunjukkan peristiwa itu hampir-hampir sebelum akhir, iaitu nak masuk kepada hijrah. Sebab pendapat Imam Nawawi, At-Tabari dengan Mansur Furi berlaku pada tahun ke-3, tahun ke-5 dengan tahun yang ke-10. Dia macam susah sikit, jauh lah sikit. Tapi kita ambil lah dalil yang lebih dekat, iaitu Al-Quran ada dan disokong oleh Ibn Al-Qayyim, Ibn Al-Jawzi. So pendapat ni kata dia adalah pada tahun ke-3, akhir-akhir sebelum nak berhijrah. Jadi kita tengoklah peristiwa dia. Para imam hadis, dia meriwayatkan peristiwa ini adalah peristiwa yang daripada hadis yang sahih. Apakah peristiwanya? Peristiwa ketika mana Rasulullah SAW diisrakan. Soalan. Rasulullah diisrakan hanya fizikal ataupun roh saja ataupun kedua-duanya? Jawapan daripada Ibn Qayyim Al-Jawzi, dia ulama hadis dan dia memang ada buku, dia menulis tentang sirah yang dia buang semua. Ibn Qayyim Al-Jawzi ni dia buang semua hadis-hadis yang dhaif lah. So buku hadis dia tu dia memang hadis dia lah, sirah tu yang hadis saja. Kemudian datanglah ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani yang dia ambil juga hadis-hadis yang dhaif supaya boleh nampak kronologi. Dia kata apa Ibn Qayyim ni? Dia kata jasad Rasulullah bersama pergi dan Rasulullah menaiki burak yang ditemani oleh Jibril. Jadi bila Rasulullah SAW dia pergi ke mana dulu? Ke Baitul Maqdis dengan mengimamkan sembahyang yang belakang Rasulullah ni bersama dengan para anbiya. Semua nabi-nabi di belakang Rasul. So ini daripada hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jawzi. Dan ketika solat itu Rasulullah mengajar, burak ni memang haiwan lah. Buktinya adalah Rasulullah tambat burak ni di halaman Masjidil Aqsa. So nak ceritanya usaha kepada, walaupun dia bantuan Allah tapi nak ceritanya Rasulullah tetap berusaha. Itu satu mesej yang besar lah sebenarnya. Walaupun dapat duit daripada Perdana Menteri, tapi kena usaha lah. Bukan Perdana Menteri, sebenarnya duit Malaysia kan, diumumkan oleh Perdana Menteri. Setelah itu Rasulullah SAW lepas habis solat, nak cerita kan, Rasulullah mengimamkan sembahyang tapi belum dapat lagi dalil untuk nak solat ketika tu. Tu tak payah nak fikirlah. Nak ceritanya yang penting mereka ni sembahyang dan mereka ikut syariat Rasulullah sembahyang. Kemudian mereka pun nak ceritanya semua Nabi, ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama kalau kita tengok dalam buku Mu'allif At-Tariq, Jilul Quranul Farid yang diceritakan Umar ketika mana dia pegang kitab selain daripada Al-Quran, Rasulullah kata kalau pun Nabi Isa, Nabi Musa ada ketika ni, dia akan buanglah kitab tu untuk nak mengambil Al-Quran. Sebab ni adalah syariat di zaman aku. Itu dalil yang pertama, nak ceritanya ketepikan fikrah lain
Ni dalil yang kedua, semua nabi-nabi mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nabi hidup di zaman Rasulullah, maka kena ikut syariat Rasulullah, iaitu cara sembahyang yang syariat Islam ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah naiklah ke Baitul Maqdis. Bila naik, okay, kita tengok Jibril buka langit yang pertama. Dapat bertemu dengan bapa sekalian manusia, iaitu Adam alaihi salam. Bagi salam dapat masuk. Okey, dapat masuk. Kemudian naik langit yang kedua. Rasulullah bertemu dengan Yahya, dengan Isa, so ada dua orang. Kemudian naik lagi yang ketiga. Semua tu berlaku interaksi salam, bagi salam dengan jawab salam. Kemudian naik pintu yang langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dah tiga dah. Kemudian naik ke keempat, dapat jumpa dengan Nabi Idris. Kemudian naik yang kelima, dapat bertemu dengan Nabi Harun. Dan yang keenam ni dapat bertemu dengan Nabi Musa. Ketika dalam proses nak naik yang ketujuh, tiba-tiba Nabi Musa pun menangis. Ini kena part yang sangat baik untuk nak ambil ibrah. Nabi Musa menangis kerana apa? Rasulullah bertanya. Nak ceritanya siapa yang jawab, siapa yang tanya ni? So Rasulullah ni mengajar kita dakwah bila nampak ada orang sedih, ada orang yang futur. Nabi Musa bukan futur, tapi nak ceritanya suasana dia bukan macam biasa. Jadi kena ada benda buat, kena buat sesuatu. Kalau nampak macam, kenapa dia ni macam bukan biasa je. Biasa dia bising, dia respon senyap je. Nak ceritanya kena buat sesuatu. So bila ada ikhwah yang sedih ke, yang lemah ke, tanyalah. Jadi bila Nabi Musa menangis, Rasulullah pun bertanya, kenapa engkau menangis? Jawab Nabi Musa, aku menangis kerana orang yang diutuskan selepasku, umatnya ramai masuk syurga. Lebih daripada umatku. So nak cerita peristiwa di sini, kita ni peluang masuk syurga ni besar. Banyak. Allah sayang untuk nak masuk syurga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naiklah ke berikutnya. Pintu yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. So bila bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam tu wassalam, kemudian sesudah daripada pintu yang ketujuh tu, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dan dibawa ke Al-Bait Al-Ma'mur. So, soalan, Rasulullah dapat bertemu dengan Allah, melihat ke apa? Itu bukan kerja kita. Kerja kita, kita tahu adalah Rasulullah memang berlaku Isra' dan Mi'raj dan dapat naik sehingga bertemu dengan Allah. Macam mana tu? Wallahu a'lam bisawab. Sebab diceritakan dapat berhadapan dengan kepada Allah dalam buku Rahikul Maktum tu disebut. Kemudian Allah pun fardukan ke atas baginda 50 waktu solat sehari. Kemudian baginda pun turun. Dalam perjalanan turun tu Nabi Musa tengok. Nabi Musa tanya kepada Rasulullah, apa yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan? Kemudian mereka pun jawab, Rasulullah pun jawab, solat. Berapa banyak? 50. Pergilah naik merayu, kurangkan. Kemudian naik turun, dapatlah 10. Nabi Musa kata lagi, pergilah naik lagi. Naik turun, dapatlah 5. Kemudian Nabi Musa pun kata, pergilah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata apa? Tinggal 5 waktu ni pun, aku malu. Sehingga kan, dia pun turunlah ke bawah. Ibn Qayyim Al-Jauzi dia kata apa? Cukuplah setakat ini yang kita perlu tahu. Tetapi untuk peristiwa bertemu dengan Allah cukup sekadar itu. Tak perlu nak bincang jumpa macam mana, berdepan ke belakang ke, tengok ke tak tengok, cukup sekadar itu. Baik, kita pergi ke peristiwa berikutnya ketika mana dapat naik ke Sidratul Muntaha dan dapat dalam proses turun. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, Rasulullah dapat dipersembahkan kepada baginda ni ada susu dan khamar. Pilih mana satu. Ini memang ada hadisnya cerita. Maka Rasulullah memilih untuk susu. Maka dijawabnya kepada baginda adalah, bagus. Umat kamu ni akan kembali kepada fitrah sebab engkau telah memilih fitrah. Maka yang memilih khamar ataupun arak dia akan sesat. Kemudian baginda dapat melalui syurga. Dapat tengok syurga macam mana. Kemudian Rasulullah dapat melihat Malik. Dalam peristiwa ni nak ceritanya Rasulullah dapat melihat syurga tau. Tidak disebut Rasulullah dapat melihat malaikat menjaga syurga.
Tetapi bila sampai ke neraka, Rasulullah dapat melihat Malik. Malik ni siapa? Malaikat yang menjaga pintu neraka. Rasulullah lihat dia tak senyum, tak mesra, tak lembut. Baginda dapat tengok kedua-dua ni. Bezanya bila nampak syurga, lupa benda yang lain. Tak nampak dah malaikat, nampak nikmat tu. Masya Allah. Nak syurga tak? Buatlah dakwah betul-betul, jaga tarbiyah diri, tinggalkan jahiliah sungguh-sungguh. Kemudian di peristiwa di dalam neraka ni diceritakan dalam buku Rahikul Maktum, Rasulullah dinampakkan orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dan memperlakukan anak yatim. Bila kita baca surah Al-Mutaffifin Wailul lil mutaffifin. Kemudian dia ada cerita lagi tentang tidak memberikan hak. Dalam surah Al-Ma'un cerita tentang anak yatim kita biarkan, dia tak dapat tarbiyah. So Allah cerita tentang orang-orang ini, mulut-mulut mereka seperti mulut unta. Brrr. Mereka akan dilontar ke rahang mulut, ketulan-ketulan api masuk dalam mulut sebesar-besarnya. Uish, tak tahu nak imagine macam mana. Masuk arang, masuk. Tapi ni neraka punya arang. Kemudian ada orang yang memakan riba, naik lipat gandakan keuntungan, perut dia besar, ya dipanggil naikkan keuntungan sehinggalah nisbah riba tu kan. Kemudian perutnya besar, tak boleh nak berjalan. Allah hantar keluarga Fir'aun, iaitu kuda-kuda yang sangat banyak tu, lenyek dia, hancur, pecah perutnya. Kemudian peristiwa penzina pula yang diberi dua daging, daging bersih yang elok dengan daging yang busuk, mereka makan dengan lahapnya daging-daging yang busuk. Kemudian menyaksikan perempuan, sekumpulan wanita yang memasuki ke dalam majlis lelaki. Mereka ni, ya Allah, mereka digantung payudara mereka. Nak ceritanya perempuan yang berikhtilat dengan lelaki. Sebab tu mereka yang couple ataupun melakukan ikhtilat ini, kalaulah perempuan kena seksa macam ni, lelaki kena seksa macam mana? Sebab ada hadis pernah ceritakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut di akhir zaman di neraka nanti wanita ramai berada di dalam neraka. Perbincangan ulama hadis, dia menimbulkan perbincangan, dia kata macam mana? Itu perempuan, lelaki macam mana? Sebab dalam hadis tu dia tak kata macam ni. Perempuan lebih ramai daripada lelaki. No, tak ada pun perkataan lebih dan lelaki. Boleh jadi perempuan ramai, lelaki lebih ramai daripada perempuan. Boleh jadi. Ataupun perempuan yang ramai itu sebenarnya lebih sedikit daripada lelaki yang ramai. Boleh jadi. Kita tak tahu. Hadis itu tergantung sekadar dia kata perempuan ramai masuk neraka. Lelaki tidak ditanya. Jadi boleh jadi lebih takut adalah lelaki lebih ramai. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu benda yang diceritakan dalam hadis, dalam sirah, sebenarnya adalah untuk nak membina keimanan kita lebih kuat, takwa dan menjaga diri kita. Seperti mana yang disebut dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, nampak perempuan masuk dalam majlis lelaki, iaitu ikhtilat, jadi macam tu. Jadi kalau lelaki yang approach perempuan, lelaki yang tak nak lepaskan dia punya couple yang tak sah ni, couple yang haram ni, apa pula kena pada dia. Juga baginda melihat sekumpulan unta. Ni tak payah nak cerita kat situ apa jadi unta tu pula. Tapi nak ceritanya, inilah beberapa peristiwa yang berlaku ketika Isra' dan Mi'raj. Yang ketika itu diceritakan dalam tafsir Ibn Kathir, ada yang murtad. Berapa ramai? Wallahu a'lam. Tetapi sebab dia adalah faktor keimanan. Kan diceritakan ibrah yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini adalah sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah nak menguji keimanan. Sama ada, kita boleh tengok dalam ujian soft ni, sebenarnya yang lebih penting adalah membina roh. Dalam ujian kepada jemaah dakwah ini adalah yang paling penting adalah roh. Bila dalaman ni kuat, dia akan mengubah kepada luaran. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibina peristiwa ini, menguji keimanan ini sebelum nak hijrah. Sebab apa? Bila telah dimasukkan ketaatan kepada Allah ni, dia akan lebih mudah nak meninggalkan harta dan tanah air. Kerana hijrah satu peringatan yang baru, kena mentaati Allah dahulu. Barulah mudah untuk dia nak memberikan segalanya kepada agama. Sebab itulah bila berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ni, bila balik, turun, orang-orang yang zalim ni, kafir Quraisy lebih terus sesat.
Seperti mana kita dah cerita tentang anak Anai yang telah memakan perjanjian tu, ingat ke mereka ni lebih teruji dalam masuk Islam, bahkan lebih sesat Abu Jahal, Abu Lahab ni. Nak ceritanya keimanan itu diuji. Jadi adalah yang murtad, tetapi ada yang makin kuat seperti mana Abu Bakar yang akhirnya mendapat gelaran As-Siddiq. Semua ni perlu berlaku sebelum hijrah. Sebab hijrah nak meninggalkan fizikal. Bila dia dah kuat dalaman, dia tak ada masalah untuk nak infak. Jadi orang yang problem nak infak, nak usrah ke online ni, ataupun nak bangun malam ke, nak membaca buku ni, masalah dia masalah keimanan, dia tak kuat. Wallahu a'lam bisawab. Itulah untuk sesi pada kali ini, yang kita akan sambung pada siri yang berikutnya adalah peristiwa Rasulullah SAW dalam proses nak berhijrah. So insya-Allah kita akan habis dah pada bahagian sirah Mekah. Selepas ni kita akan masuk bahagian sirah di Madinah pula. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.